Assalamualaikum and a very good day. Thanks for tuning in. Dalam video ni saya nak cerita sikit tentang keperluan sijil HRD Corp Trainer. Now, sebelum kita bercerita tentang keperluan, kita kena faham sedikit tentang apa yang penting bagi seorang trainer. So, dia ada dua sebenarnya. Yang pertama sekali adalah trainer ni sepatutnya menjadi pakar bidang. Jadi, kelayakan yang utama saya kira adalah kelayakan dalam topik yang hendak disampaikan. Jadi ini boleh jadi datangnya daripada pendidikan formal, sama ada degree, diploma, masters dan sebagainya dalam satu-satu bidang yang khusus. Ataupun kedua dia boleh datang dalam bentuk pengalaman kerja. Jadi ini kita boleh buktikan credibility kita melalui pengalaman kita atau list of activity tasks yang kita pernah buat. Yang ketiga adalah melalui professional certificate, persijilan secara profesional. Mungkin dulu zaman universiti, college kita belajar benda lain, tapi perjalanan kerjaya kita berubah dan kita ada fokus ke dalam bidang-bidang tertentu yang mungkin bidang-bidang baru, contohnya yang pada waktu dulu tak ada dalam sistem ataupun education kita. Jadi kita ambil sijil profesional. Sebagai contoh, ramai yang menjadi image consultant, dia ada persijilan profesional dia. Ataupun mungkin yang fokus kepada bidang AI sekarang, mungkin dia ada dia punya persijilan dia, contohnya lah. Jadi yang seterusnya adalah datang daripada mungkin kita dah settlekan bahagian tadi yang subject matter expert tu, pakar bidang kita tu. Jadi yang seterusnya kita pergi kepada dari segi market kita. Okey. Jadi apabila kita pergi ke setengah market, contohnya dalam pasaran latihan kerajaan atau government, biasanya kelayakan trainer tu tak ada yang khusus. Mungkin sebagai penjawat awam, trainer dalam kementerian mungkin ada nak kena ambil TTT atau trainer-trainer daripada Intan contohnya. Tapi secara umumnya sebagai external party yang bukan penjawat awam, yang dipanggil sebagai penceramah dan sebagainya, tidak ada secara keperluan khusus untuk ada persijilan. Jadi itu dah bahagian kerajaan. Bahagian-bahagian lain pun seperti contohnya kita menjalankan public program pun biasanya tak ada sijil keperluan khusus, melainkan sijil tu hanya untuk menambah credibility kita sebagai penceramah atau speaker atau trainer lah dalam kes ni. Jadi tetapi dalam bidang-bidang tertentu, contohnya sekiranya kita fokus ke dalam bidang latihan safety, keselamatan sebagai contoh, of course kita ada NIOSH TTT. Ataupun kalau kita ada fokus kepada bidang vocational, ada NCS TTT, ataupun kita boleh ambil VTO sebagai contoh. Tapi dalam subjek lain, boleh kita katakan tak ada yang khusus. Tetapi yang HRD Corp TTT yang saya buat ni, basically dia adalah salah satu syarat sebenarnya untuk menjalankan HRD Corp claimable cost. Jadi apabila ada syarikat yang mencarum ke dalam tabung HRD dan mereka nak gunakan tabung itu apabila menjalankan latihan, salah satu syarat utama dia adalah trainer yang menjalankan latihan itu perlu ada persijilan TTT. Tapi entah macam mana di Malaysia ni, agaknya sebab skop dia luas dan ramai yang terlibat dalam HRD, tabung HRD ni, jadi secara tak langsung dia jadi satu persijilan yang kita anggap sebagai persijilan kepada keupayaan menjalankan training. Dia bukan nak kata dia handal buat training, tak, tapi lebih kepada dia diiktiraf oleh panel bahawa dia mencapai satu-satu tahap atau benchmark sebagai trainer. Jadi di situlah adanya ramai orang mungkin sebut keperluan untuk ambil sijil TTT. Jadi kalau tanya saya, ada dua lah. Yang pertama ialah kelayakan dalam bidang tersebut,
Yang kedua adalah kelayakan dari segi syarat-syarat tertentu sebagai seorang trainer. Jadi diharap sedikit membantu menjelaskan sama ada perlu atau tidak mengambil CJ TTT ni, dan kalau nak ambil yang mana. Saya akan discourage untuk ambil exemption. Sebab apa? Exemption ni dia macam surat bagi tahu kata kita tak perlu hadir TTT je, tapi kita akan ketinggalan dari segi ilmu. Sebab dalam HRD Corp TTT ni kadang-kadang trainer tu sendiri berkongsi sedikit pengalaman dia, dan juga mungkin ada sedikit pencerahan tentang mekanisme HRD, tabung HRD itu sendiri. Okey, jadi diharap memberikan sedikit gambaran. Kalau ada apa-apa soalan boleh letak di ruangan komen dan sebagainya. Terima kasih kerana sudi menonton. Have a nice day. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay safe.